besar, khusus menceritakan berkenaan dengan kotoran-kotoran yang bakal dikeluarkan oleh mulut. Kata-kata kita banyak orang namimah apa semua tu, dia kata cerita. Dan macam mana nak apa? Nak mu'alajah. Mu'alajah maksud apa? Mu'alajah ilaj apa? Merawat isu tu. Zamul ghadab, marah, orang duk sikap marah. Gila macam mana nak dia Imam Ghazali. Kalau antum baca dalam Rubuh Muhlikat ni, bagaimana Imam Ghazali ni, kalau kita tengok ni, pakar psikologi. Serius tak bohong. Pakar psikologi bohong. Dia kata, kalau kamu marah, kamu nak fikir apa? Kamu macam mana kamu nak halang marah tu? Kamu fikir macam mana muka kamu huduh waktu kamu nak marah. Mesti kamu tak marah. Muka cantik-cantik, dia marah. Gila kan? Mesti orang apa? Kamu huduh lah, saya tak ayu macam dulu kan? Tak ayu, jadi apa? Tak ayu nak marah. Orang yang handsome macam Pak Latif, tak ayu nak marah kan? Dia tuan terang yang perkara lain. Marah ni, dia akan bagi apa? Bagi step untuk apa? Merawat isu. Memang kita Masya Allah. Kemudian bagaimana nak merawat kecintaan kepada dunia. Dia minat dunia tu. Ui, tak boleh, dunia pun tak boleh kan? Itu macam mana nak rawat Itu yang ke berapa? Yang ketiga. Dan yang keempat, Rubuh Al-Munjiyat. Bahagian yang apa akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Rubuh Munjiyat. Dia kan macam mana berzikir dan semuanya lah. Itu memang yang terbaik Munjiyat. Okay? Yang dalam masalah Tu'am ni, syarah Tu'am ni, dia letak dalam apa? Rubuh Muhlikat. Boleh? Syarah Tu'am. Dia suka makan kan? Itu Muhlikat. Boleh menyebabkan apa? Tergelincir kaki dia daripada apa? Berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Okay. Yang membinasakan dia. Dalam rubuh yang membinasakan yang ni Al-Muhlikat. Boleh kan? Atau anda dah bagi briefing yang tu macam ni. Atau ni kerana dia alim pula. Kan? Saya akan baca ayat lagu dia semua. Alim. Boleh kan? Tadi boleh lah mengajar kampung. Balik cuti bila cuti? Ayah. Boleh mengajar. Okey, tak kala puasa kita baca. Tak kala puasa itu khususnya adalah pencegahan bagi syaitan. Penghambatan, maksudnya menghambat bagi tempat-tempat yang dilaluinya. Hambat atau hambat? Kita ni bahasa saya cek dalam ni, saya cek dalam kemudian bukan saya buat bahasa utara dah. Hambat. Orang Selatan tahu hambat kan? Ya, alhamdulillah. Kira utara ni lingua franca tu. Okay, penyempitan bagi tempat-tempat yang ditempuhnya. Maka berhaklah puasa itu dikhususkan penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerana mulia dia. Boleh? Maka dengan mencegah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita seakan-akan menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terhenti lagi amat berhajat kepada pertolongannya. Maka kalau kita nak menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Hakikatnya kita berhajat kepada apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kan? Itu maksud dia. Kerana itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya, kalau kalian menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni agamanya, tentu Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan kaki-kaki kalian. Bahasa apa? Bahasa Indon kan dia kan? Bahasa Melayu kan? Takkan lebih antum semua. Mengukuhkan kaki antum semua. Itu bahasa perjuangan. Kalian bahasa Melayu mesti kata antum semua cik. Biasalah dia ada yang Islamis kan. Dia suka guna antum, anti, anta. Tak apa bagus lah kan, memperkayakan bahasa Arab lah dari masing-masing. Tapi janganlah dalam suratan pun antum semua juga dah itu terkeluar daripada apa? Kamu Dewan Bahasa dan Pustaka. Okay. Boleh, maka permulaannya adalah dengan perjuangan tadi. Maka permulaannya adalah dengan perjuangan dari hamba dan pembalasannya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, dan orang-orang yang berjihad bagi kami di jalan kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Saya berjihad kerana faham, tapi dan ni isu berkaitan apa? Hawa nafsu.
berjihad melawan hawa nafsu, berjihad melawan syaitan, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Akan mempertunjukkan jalan yang baik. Ataupun disebutkan oleh ahli-ahli makrifat yang lain, dengan berjihad dengan hawa nafsu ini kita akan dikurniakan apa? Makrifat, dikurniakan pengetahuan yang tidak dikurniakan pada orang yang lain. Kita akan kenal berkenaan dengan hakikat kita, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kenal berkenaan dengan apa? Ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang di kalangan manusia kita kata dia manusia, tetapi dia terhijab untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Dia manusia, dia ada akal, tetapi terhijab untuk merasai nikmat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia manusia, tapi dia apa? Terhijab dari mengetahui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam mana kita nak dapat benda tadi? Macam mana? Melalui bermujahadah, berpuasa, bersusah payah, menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya? Dan insya-Allah Allah akan apa? Menghilangkan hijab dan kita akan nampak apa? Hakikat sebenar keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya? Dan firman Allah Taala lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini biasalah antum selalu baca kan? Takkan tukar dengan ini tadi. Ya, jangan. Tidak, Syarul. Aku juga. Kalau kita tak jadi baik, tuan-tuan. Jadi masuk kepada sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu-satu kaum melainkan setelah mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini sunnatullah. Memang sunnatullah. Dan bahawasanya perubahan itu adalah memperbanyakkan hawa nafsu. Maksudnya manusia yang sebenarnya fitrah dia orang baik. Fitrah manusia memang dilahirkan dalam keadaan apa? Suci. Dan tidak akan berubah kepada fitrah yang buruk, akhlak yang terkutuk, melainkan dengan apa? Kerana perbuatan dia orang sendiri. Dia faham? Sebab tu Imam Ghazali kata, perubahan yang berlaku pada manusia itu adalah dengan memperbanyakkan hawa nafsu. Kita layan hawa nafsu kita. Layan, makan. Itulah. Bayangkan hawa nafsu dia tu. Kan? Satu dari Imam Ghazali membayangkan hawa nafsu seperti apa? Binatang buas. Binatang buas. Kita duk belah apa? Duk belah rimau. Kucing buat apa? Belah rimau. Tapi kita tak sedap rimau tu nak makan kita. Tu hawa nafsu. Belah kucing tak ada apalah. Kucing. Peminat kucing ramai. Okey. Boleh ya? Dan perubahan itu adalah memperbanyakkan hawa nafsu. Maka hawa nafsu adalah tempat bersenang-senang dan teduhan buat para syaitan. Syaitan lagi syok kan? Ui, kan? Kata. Maka selama hawa nafsu itu subur dalam diri, nescaya tidak putuslah kunjungan syaitan-syaitan pada dia. Syaitan makin main, seronok main. Dekat main, syok, dia layan jumpa kawan, hawa nafsu jahat. Boleh? Dan selama mereka masih berkunjung, selagi itu tidak akan terbuka bagi hamba akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali nak kata apa? Syaitan dan hawa nafsu ni dia akan menghijab kita daripada apa? Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Dan adalah ianya terdinding daripada berjumpa dengannya. Ni level tinggi lah, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa macam mana ni? Tu antum sendirilah akan rasa. Apabila kita ikhlas dalam beribadah, ikhlas jujur dalam mempelajari ilmu untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni kita. Bila kita baca ihya, kita akan dapat slow. Mula-mula dengan fadilat amal ibadat. Supaya apa? Supaya kita dapat minat untuk melakukan apa? Amal ibadat. Kemudian kita tengok tadi, bagaimana nak ibadat cara betul. Boleh? Kemudian bagaimana untuk nak menghasilkan jiwa yang jiwa yang tepat untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kan apa? Kita akan tengok. Imam Ghazali dia kata macam ni lagi, dia kata, nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kami tak mahu banyak cakap. Tadi dia kata, Imam Ghazali kata, nak rasa kami tak mahu banyak cakap. Siapa yang akan rasa? Korang sendiri akan rasa. Lalu apa? Beramai bukan boleh betul ramai tu apa? Itu Imam Ghazali dia cakap. Tapi pertambahan cara utara tadi daripada saya lah. Boleh ya? Mana tadi? Okey. Dan selama mereka masih berkumpul. Dan sabda Nabi SAW, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam
lanazaru ila malakutis samawat. Artinya kalaulah tak kerana kunjungan yang tidak henti syaitan ke atas hati-hati anak Adam, nescaya mereka akan dapat melihat ke alam malakut yang amat tinggi. Apa maksud alam malakut ni? Dia akan nampak benda yang tak akan nampak pada orang biasa. Dia akan nampak deling. Bukan dia nampak jin dah. Nampak jin, nampak syaitan dah. Dia akan nampak apa dia? Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebutkan bagi serta-serta ahli-Allah tidak akan nampak melainkan apa yang berlaku ini adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan nampak melainkan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan nampak pada sesuatu perkara melainkan teringat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu level tinggi. Level tinggi. Iaitu menafikan level lalai yang ada pada kebiasaan orang. Standard orang menafikan apa orang tidak? Orang kena langgak ke, orang kena seksa ke, tsunami ke, jatuh apa, dia tak fikir apa, dia main PS tu. Faham tak? Dia tak fikir apa langsung. Itu menandakan apa? Diri dalam keadaan lalai. Diri dalam keadaan apa? Berhijab. Diri dalam keadaan tak nampak apa yang sepatutnya dia buat. Boleh faham kan? Tapi apabila orang tu bermujahadah, dia akan nampak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia, apa yang berlaku pada sekeliling dia, takkan terlepas daripada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah cerdik, Allah buat yang cerdik. Dia tahu apa yang berlaku. Dia akan nampak hakikat. Dan dia akan nampak bahawa apa? Sakit ke aku ada, Allah Subhanahu Wa Taala buat ni untuk apa? Untuk menaikkan darjat aku. Ampunkan dosa aku. Itu dia akan nampak tu. Itu hakikat. Bila kita sebut benda tu, kita boleh sebut ya, tapi kita rasa benda yang lain. Datang melalui apa? Melalui amalan kita, usaha. Boleh kan? Okey, settle. Maka pada sudut inilah puasa itu menjadi pintu bagi ibadat dan benteng. Dan oleh kerana kelebihan yang begitu hebat ini, maka semesti perlu untuk diterangkan berkenaan syarat-syarat yang zahir dan batin dengan menyebutkan rukun-rukun, sunat-sunat dan syarat-syaratnya yang batin, dan demikian itu dimuatkan dalam 3 fasal. Terlihat tak? Oh. Kau apa dah? Kena balik ni. Okey, sebelum tu ada apa soalan? Kasih dah. Oh, pandai dia. Kena jawapan ni, ya? Cepat. Apa? Dah. Dia kata pintu kan dalam ni kan. Pintu dari dia bulan Ramadan, pintu syurga dibuka. Pintu neraka ditutup. Jadi kita kata bahawa apa? Basic lah kita kata sepatutnya apa yang berlaku di luar bulan Ramadan adalah apa? Adalah bercanggah dengan yang berlaku pada bulan Ramadan. Faham tak? Maksudnya ditutup pintu syurga pada akhir bulan Syawal contohnya, di pintu tutup pintu syurga, dibuka pintu neraka. Adakah benda ni boleh berlaku? Cepat jawab. Apa? Ma'aminkum. Saya tengah fikir. Allah salli alaihi wasallam. Dia ada satu perkara yang dipanggil sebagai atom mengaji mati je. Pasal mengaji mati je. Nah. Ikut. Dia boleh lah mengaji dengan ada bayar 200. Dia bagi masalah taqabul. Saya tahu macam mana. Dalam hadis Nabi SAW ada apa? Ada dia bagi isyarat.
Dia bukan maksud kita kata Nabi SAW menyebut bahawa pintu syurga dibuka pada bulan Ramadan. Maksudnya pintu pada bulan lain ditutup. Bukan maksudnya macam tu. Maksud Nabi SAW adalah apa? Adalah untuk nak menunjukkan bahawa apa? Bahawa kebaikan dibuka secara meluas pada bila? Pada bulan Ramadan. Dan pintu kejahatan ditutup secara rapat. Itu maksudnya supaya menggalakkan kita untuk melakukan kebaikan. Benda ni berlaku juga pada apa? Pada sabda Nabi SAW yang berbunyi Al-Hajju Arafah. Saya dengar Al-Hajju Arafah. Apa maksud Al-Hajju Arafah? Haji itu adalah wukuf di Arafah. Apa maksud hadis ni? Adakah kalau kita tengok daripada apa? Daripada zahir, Nabi kata apa? Haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau kita kata logik kan? Maksudnya tak ada rukun-rukun lain. Tak ada ihram, tak ada apa. Arafah dah. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Faham tak tadi? Al-Hajju Arafah. Al-Hajju tak kena faham tak? Tak tahu dulu kata ni. Lukis tak? Okey tak ya? Bukan istihlal ni. Istihlal. Ha bulan. Bukan ha ni. Istihlal maksudnya menghalalkan. Bukan maksudnya menghalalkan. Okey. Macam ni? Saya ulang kali. Nabi SAW maksudkan daripada kalam Nabi SAW bukan maksud dengan kita yang fikir tadi. Bukan maksudnya apa? Adakah pintu syurga dibuka di bulan Ramadan? Adakah melazimi untuk pintu syurga ditutup pada bulan lain? Boleh faham? Adakah dimasukkan dengan itu? Tak, saya kata tak, bukan maksud itu. Bukan maksud Nabi SAW untuk menyatakan bahawa pintu syurga ditutup pada bulan lain. Tak, bukan maksud Nabi itu. Nabi maksud bahawa apa? Bahawa sesungguhnya pada bulan Ramadan pintu syurga yang melambangkan pintu kebaikan dibuka apa? Seluas-luasnya. Supaya apa? Menggalakkan kita untuk apa? Beramal ibadat. Buat ibadat banyak semua. Dan apa? Dan pintu kejahatan ditutup supaya menggalakkan kita supaya apa? Bertaubat. Itu maksud Nabi SAW. Bukan maksudnya itu. Dan itu logik cara. Saya bagi misal sabda Nabi SAW yang satu lagi. Nabi sebut apa? Al-Hajju Arafah. Hanya sahaja haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu maksud dia. Faham? Al-Hajju Arafah. Maksudnya apa? Hanya sahaja haji itu wukuf di Arafah. Kalau orang yang apa? Tak ngaji mati, tak ngaji apa? Usul fiqh, saya nak tadi. Dia akan apa? Dia akan anggap bahawa apa? Maksudnya haji tak ada rukun lain lah. Ada rukun apa? Arafah sajalah. Boleh faham tak? Berdasarkan hadis ni. Sebab apa? Nabi kata hanya sahaja haji itu adalah hukum di Arafah. Bagi orang nampak zahir, maksudnya yang ihram tak ada, sa'i tak ada, tawaf tak ada, tu dia jam. Tak, bukan itu macam Nabi. Nabi meletakkan perkara tersebut kerana apa? Kerana menunjukkan bahawa kepentingan wukuf di Arafah. Dan dia adalah rukun, salah satu daripada rukun yang terutama. Maksud dia itu. Ataupun salah satu rukun yang membezakan dengan umrah. Umrah ada wukuf tak? Ada. Itu maksud dia Al-Hajju Arafah. Boleh faham? Bukan maksud hanya sahaja haji itu adalah apa? Wukuf di Arafah, tak ada benda lain tak? Boleh faham? Itu dia bagi expression Nabi. Nanti tak apalah kalau kita ada kelas usul fiqh, nanti anak ajar. Dia bagi masalah marti, dia bagi taqabul. Taqabul baina qadaya. Taqabul baina qadaya ni dia ada masalah naqid. Satu lagi malakatu wa adamu. Satu dengan satu lagi tabayyun. Saya akan ajar nanti dalam perjuangan yang lain. Okey, lepas tu dalam isu tu dia ada satu lagi ilmu ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh dalam masalah taqabul tu dia ada dipanggil sebagai mafhumun nas. Mafhum nas. Dia ada dipanggil sebagai mafhum muwafaqah, satu lagi mafhumul mukhalafah.
Itu kita akan belajar nanti lah. Bolehlah yang dibatin lah. Okay. Bagi salam. Bagi salam. Jangan lupa. Apakah hukum menggunakan ubat resdung jenis semburan ketika berpuasa? Ubat disebur ke dalam hidung. Dia sembur tu macam mana? Dia masuk sampai otak ke? Rasa sampai otak ke? Ke rasa sampai kat sini ya? Sampai ke kepala sana ya? Tanya. Saya tak tahu ni ubat resdung macam mana ni. Saya tanya tu. Dia sampai kat sini, rasa kat sini saja ke? Ataupun sampai kat sini? Cakap betul yang itu. Lepas ni. Dia kalau nak tentukan sama ada kalaulah kekal air tu yang kita tarik tu sampai kat sini, kawasan-kawasan ni, dia panggil khayshum ni ataupun apa Melayu? Apa? Rongga hidung lah. Kalau tu dia tak batalkan puasa. Kalau sampai kekal kat sini. Tapi kalau dia rasa sampai atas ni, otak ni, itu batal puasa. Boleh faham kan? Batalkan puasa. Tak kira lah ubat resdung ke, titik hidung ke. Okay, kalau terbabas subuh dan sabar angkat tangan. Okay, tutup mata. Okay, tutup mata semua angkat tangan. Kita buat sesi muhasabah. Dia perjuangan ni. Kalau terbabas subuh dan bangun selepas waktu syuruk, kena qada atau niat macam biasa? Niat apa ni? Niat puasa? Niat subuh ke niat puasa ni? Siapa yang buat ni? Kalau niat puasa, kalau sebut niat puasa, kalau dia lupa, memang lupa, otak kosong tu sebelum dia tidur. Ni kalau saya tak boleh niat puasa lah. Kalau dia otak kosong sebelum dia tidur, dia tak niat langsung, dia memang kena apa? Dia kena qada puasa dia. Puasa dia tak sah sebab dia tak ada tamyiz dan niat. Boleh kan? Tapi ini saya tahu kalau apakah maksud dia niat, dia dah niat dah nawaitu shauma ghadin. Dan tu dia tidur. Lepas tu dia bangun. Dia terlepas subuh. Adakah maksudnya niat waktu subuh tu? Tu. Niat puasa waktu subuh. Masuk dah wangi. Selepas syuruk kena niat qada tu niat macam biasa. Niat qada lah. Qada. Niat qada sembahyang. Niat qada sebab dah terbabas. Kalau kita solat dalam waktu, dia panggil niat adab. Dia faham? Niat adab. Kalau kita terlepas daripada waktu, sama ada terbabas ke, tak terbabas ke, sengaja ke, tak sengaja ke, kenapa niat?